Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Siapa yang tengah bersantai-santai atau beriada ataupun berkuarantin dalam rumah, sambil-sambil tu kita boleh tengokkan sedikit pengetahuan ataupun sedikit sharing bagaimana CVT transmisi ataupun kotak gear CVT berfungsi. Jadi kat sini saya nak sampaikan sikit kepada anda siapa yang tengah santai-santai kat rumah, tak ada buat aktiviti, dah puas tak boleh, kita pun di kuarantin tak boleh keluar daripada rumah. Okey, kita cuba layan sekejap macam mana kita nak tengok CVT transmisi berfungsi. Jadi kepada anda yang tengah live bersama saya ni, selamat bercuti, selamat bersihat. Time ni lah kita boleh bersama keluarga kita. Tapi saya hari ni saya ambil kesempatan sikit untuk sharing kepada anda di luar sana bagaimana CVT transmisi berfungsi. Kebanyakan kita tahu gearbox CVT, kita tahu gearbox konvensional, tapi kita tak tahu bagaimana ianya berfungsi. Jadi kat sinilah saya nak sampaikan sikit apa yang kita dah buat simulation ataupun kita dah bedah gearbox yang CVT, kita potong gearbox CVT, kita tengok bagaimana dalamnya. Jadi siapa yang tengah live dengan saya ni, minta tolong share kepada rakan-rakan anda. Ramai juga yang kat rumah tu tak tahu nak buat apa. Jadi kat sinilah sikit kita tambah sikit ilmu pengetahuan. Sambil kita rehat kat rumah, kita tambah sikit pengetahuan kita bagaimana CVT transmisi berfungsi. Jadi siapa yang tengah live ni, boleh share dulu. Boleh invite kawan-kawan semua, boleh share kepada grup-grup, kepada yang mana semua yang ada di rumah, boleh. Okey, sini kita tengok CVT transmisi kita, bagaimana ia berfungsi yang telah dipotong rentasnya. Jarang kita boleh tengok CVT transmisi berfungsi, ataupun kita tak tahu macam mana CVT transmisi berfungsi. Kita tahu pakai je, kita tahu bawa je. Tapi kat sinilah kita sikit sampaikan sikit ilmu ataupun kita sampaikan sikit info bagaimana CVT transmisi berfungsi. Jadi siapa yang tengah live bersama saya ni, minta tolong bagi komen sikit. Anda berada di mana? Lokasi mana anda? Anda berada di mana sekarang ni dan ada berada di lokasi negeri mana, daerah mana? Jadi sambil-sambil santai-santai dengan keluarga, kita boleh share sikit, kita boleh sampaikan sikit ilmu yang bermanfaat untuk semua. Okey? Jadi bersama saya, gearbox CVT yang telah dipotong keadaan rentas dia. Okey, siapa yang tengah live ni boleh share sikit Okey, inilah keratan rentas sebuah gearbox CVT yang kita tengok sekarang ni. Siapa yang tengah live ni boleh bagi share sikit, bagi komen sikit. Sekejap santai-santai ya hari ni. Jadi kat rumah kita tak ada buat apa, jadi kita buat live sekejap. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Sekejap saya tag sekejap Salam sejahtera. Okey, Abang Hisham daripada Kuching. Mi Garage Kuantan bos. Mi Garage tutup ke bengkel hari ni? Tangkak Johor hadir. Okey, Muhammad Hafiz. Jadi kita tengok kalau kita boleh naikkan kita punya mata, kita boleh tengok view kita sampai santai-santai, kita tak ada buat apa kat rumah. Ambil boring kat rumah tak ada buat apa hari ni, daripada pagi sampai petang tengok handphone je. Layan TV je, nak keluar rumah tak boleh. Yang mana yang dah buka bengkel dah kena tutup dah pukul 2. Okey, jadi kat sinilah kita sampaikan sikit sambil-sambil lalu. Sekurang-kurangnya kita boleh sampaikan sikit information ataupun kita boleh sampaikan sikit maklumat kepada anda untuk menambahkan pengetahuan kita bagaimana CVT transmisi berfungsi. Ini adalah sebuah gearbox punch yang telah kita potong rentas dia. Dalaman kita boleh tahu bahagian primary, kita boleh tahu bahagian secondary. Ini bahagian primary ataupun bahagian pemacu dan ini bahagian memacu. Dan ini adalah seat belt yang selalu kita katakan seat belt putus, seat belt longgar, seat belt dah makan. Inilah bahagian seat belt dia. Jadi inilah bahagian primary dan ini bahagian secondary. Yang selalu bermasalah bila secondary pulley pressure too low. Inilah dia masalah yang selalu dapat detect secondary pressure too low. Tapi bukan ini sekadar yang problem. Primary pun kebiasaannya dah bermasalah. Jadi kat sinilah kita boleh tahu kat mana fungsinya CVT transmisi kita. Sekarang ni apa yang kita perlu buat, atau siapa yang tengah live ni, minta tolong share. Oh, Mi Garage tutup Jadi siapa yang owner bengkel, siapa pemilik bengkel yang tengah tak ada buat apa, bengkel pun tak terpaksa tutup operasi, kat sinilah kita sampaikan sikit information. Jadi siapa yang tengah tengok live ni, ini sekarang ni keadaan sebuah gearbox CVT. Jadi kalau kita tengok sebenarnya bahagian dalam ni sebenarnya sudah berpusing, tapi tiada pergerakan. Contohnya apa yang maksudnya? Enjin hidup tapi gear tidak di-engagekan lagi dalam berpusing. Kita gunakan motor je untuk memusingkan transmission ni.
Boleh nampak Dalaman, bahagian-bahagian dalaman dah berpusing. Maksudnya enjin seumpama telah dihidupkan. Jadi kita tengokkan dia macam mana dia berfungsi. Jadi kat sini kita telah buat satu kereta rentas ataupun kita telah buat modifikasi. Kita nak tunjuk kepada audien atau kita nak tunjuk kepada umum, terutama kepada yang pengguna gearbox transmisi ni ataupun CVT ni, macam mana dia berfungsi Okey, jadi kepada anda luar sana, siapa yang tengah live ni boleh share sikit ataupun siapa yang sedang ringan-ringan tangan, bolehlah bagi komen sikit untuk kita tengok bagaimana ataupun kita nak sampaikan sikit info ataupun kita nak kongsi maklumat ataupun segala pertanyaan ataupun persoalan berkenaan dengan gearbox. Tak semestinya CVT, kalau ada masalah, persoalan ataupun kemusykilan berkenaan dengan gearbox, boleh ajukan dekat dalam bahagian komen. Jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan share. Terima kasih. Terima kasih siapa yang tengah live ni. Okey, sekarang ni kedudukan gear dalam keadaan N. Apa akan jadi bila kedudukan gear duduk dalam keadaan D? Okey. Apa yang saya buat? Sini kita dah modify juga button untuk key tombol gear ni. Kalau tengok tak ada pergerakan. Okey, kita apply dalam keadaan D dan kita masukkan gear, onkan dia dalam keadaan D. Umpama kereta ni sedang bergerak dalam kelajuan ataupun dalam keadaan slow tapi dalam keadaan D. Okey, kita boleh tengok ni. Dah nampak pergerakan pada bahagian primary dan secondary. Apa yang anda perlu lihat, kat sini adalah bahagian primary dan sini bahagian secondary. Kalau anda tengok rapat-rapat, sekarang ni rantai ni pada bahagian atas sekali, top. Maksudnya kelajuan ringan atau kelajuan rendah. Kita tengok lama kelamaan rantai ni akan menekan bahagian primary. Akan menekan pada bahagian secondary. Sebab kat sini berlaku tekanan pada bahagian primary gear atau primary pulley. Dekat sinilah akan menguncup dia punya bahagian secondary dia. Kalau anda lihat kelajuan pada bahagian secondary, semakin lama semakin laju. Kat sini kami ada tunjukkan arrow dia. Makin lama makin laju. Maksudnya kat sinilah pergerakan makin lama makin laju. Jadi siapa yang tengah baru masuk live saya ni, minta tolong sharekan benda ni. Sebab sini adalah pengetahuan ataupun perkongsian bagaimana CVT transmisi berfungsi. Nampak tak? Semakin lama semakin rantai bahagian seatbelt ni semakin lama semakin ke dalam. Dan kalau anda nampak semakin lama dia punya pulley ni semakin lama semakin laju. Inilah fungsi CVT transmisi. Jadi siapa yang tengah live ni kalau nak share boleh sampaikan kat sini ataupun kita boleh sampaikan maklumat. Tengok, makin lama makin laju. Kat sinilah fungsi CVT transmission. Sebenarnya CVT transmisi ni dicipta untuk memudahkan lagi atau mengurangkan lagi kompartmen-kompartmen pada bahagian dalam gearbox. Dan dia melancarkan atau merasakan keselesaan di dalam pemanduan kita. Tapi disebabkan ada sedikit faktor yang menyebabkan CVT ni ada masalah. Jadi kepada anda luar sana, siapa yang tengah live ni boleh share-share sikit. Manalah tahu tengah-tengah hari ni ke atau petang-petang ni ke yang masing-masing tak ada buat apa, boleh santai-santai tengok macam mana CVT transmission berfungsi. Jadi anda nampak bahagian secondary semakin lama semakin laju, rantai semakin lama semakin menekan. Dan kat sini kita boleh tengok primary rantai makin lama dalam keadaan terkeluar. Primary dalam keadaan kelajuan yang statik, tapi secondary semakin lama semakin laju. Inilah fungsi gearbox CVT. Lagi simple sebenarnya dan lagi mudah kalau kita tengok. Jadi kat sinilah yang sikit sampaikan kepada anda. Okey, mata kita sudah mencecah 237. Kepada yang anda yang di luar sana ataupun yang tengah tengok live daripada Pakar Gearbox, ini adalah sedikit sampai ataupun penyampaian info bagaimana CVT gearbox berfungsi yang telah saya potong keadaan rentas dia. Housing dia kita potong semua housing dia, kita nak tengok isi perut bagaimana CVT itu berfungsi. Jadi siapa yang tengah live ni boleh share-share sikit. Siapa yang tengah live dengan saya, minta tolong ringankan tangan anda. Beritahu anda lokasi di mana, anda berada di mana. Kalau dekat kampung, beritahulah kampung di mana. Okey, jadi kat sini kita santai-santai je. Sekurang-kurangnya kita tahu anda semua ataupun live ni bersampai ataupun dapat dekat mana. Jadi kalau siapa kat Sabah, Sarawak ke, kat utara ke, boleh sampaikan sikit, sharekan sikit anda lokasi di mana ya. Abang Razman masuk gear sentak Proton Persona. Apa masalah bosku? Okey,
Personal kalau yang model CVT, kalau boleh, kalau masuk gear sentap ni bang, kalau CVT transmisi ataupun yang model personal baru, kebiasaannya kita akan minta tolong customer buat clutch adaptation dulu. Buat tuning dulu dan buat clutch adaptation dulu. Mungkin masalah pada adaptation tak lepas ataupun dah lama tak buat adaptation, maksudnya pressure tak dapat stable. Sebab gearbox CVT perlukan stable yang cukup untuk kita work up pressure dia. Okey. Kalau kat sini pula, okey. Tunjuk sikit Kat sini belakang ni kita ada satu pressure gauge yang kita akan pastikan keadaan pressure dalam gearbox tu dalam keadaan konsisten. Sebaik-baiknya kalau bagus pressure mesti duduk dalam keadaan 10 bar. Itu pressure yang cantik. Tapi kalau simulation ni pressure rendah pun kita boleh jalankan gearbox dia. Okey, anda tengok Ini adalah kelajuan yang maksimum yang berlaku pada sebuah gearbox yang CVT ni. Jadi kita tengok rantai dah maksimum tegang ataupun rantai dah maksimum masuk ke bahagian secondary ni. Jadi kelajuan dah maksimum. Apa akan jadi bila kita slow down dia? Kita slowkan dia. Kita duduk dalam keadaan N. Kita releasekan dia punya pressure. Kita nampak? Semakin lama dia kat sini dia akan slow down. Jadi siapa yang tengah line ni boleh. Okey, Rafi'i dekat Sabah. Sabah okey keadaan terkawal Kita slow down kan dia. Dalam N, di on kan. Okey. Pressure loose. Dia tengok perlahan, kat sini dia akan loosekan pressure dia untuk berhentikan kereta ni ataupun kita slow down kan dia. Kita nampak kat sini semakin lama makin slow. Ini dalam keadaan gear N. Position N. Dan solenoid dalam keadaan N function, maksudnya dia slow. Kereta umpama dalam keadaan berhenti. Tadi dalam keadaan D, pressure berlaku, tekanan berlaku, kelajuan berlaku, dan ini dalam keadaan N. Okey? Jadi siapa yang tengah ni boleh share sikit sebagai ilmu sikit lah untuk sampaikan kita punya info. Dalam keadaan N. Okey. Tadi kita nampak arrow sini, apa akan jadi bila kita dalam keadaan reverse? Iklan sikit, treatment. Apa akan jadi dalam keadaan reverse? Jadi kita tolak kereta kita punya pedal ni dalam keadaan reverse. On. Nampak? Sekarang ni kereta ni sedang dalam keadaan reverse ataupun transmisi ni dalam keadaan mengundur. Dia akan reverse ke belakang. Biasanya reverse ke belakang ni menggunakan pada satu kelajuan saja. Slow down je. Inilah reverse. Jadi siapa yang tengah live ni boleh share sikit. Mana tahu kita boleh support kawan-kawan kita yang tak tahu nak buat apa kat rumah, yang tengah boring kat rumah tak tahu nak buat apa. Inilah kita sikit tunjukkan kepada anda semua bagaimana CVT transmisi berfungsi. Nampak? Berlaku unduran. Tadi dia punya arrow dia, tengok arrow tu dah ke belakang pula. Dia musing ke belakang. Inilah dalam keadaan reverse. Drive shaft pun akan berpusing ke belakang. Ini dalam keadaan reverse. Okey, saya doakan kepada anda semua yang berada di luar sana dalam keadaan yang sihat sejahtera. Siapa yang mengalami masalah kesihatan minta tolong rujuk ke doktor ataupun rujuk ke klinik atau rujuk ke KKM untuk mengenal pasti anda dalam keadaan yang sihat ataupun sebaliknya. Semoga anda di luar sana sambil santai-santai ni anda dilindungi oleh Allah Taala. Terima kasih kepada yang santai-santai dengan live dengan saya ni. Okey, jadi kat sinilah saya tunjukkan anda dalam keadaan transmisi CVT berfungsi. Ini dalam keadaan kedudukan reverse. Jadi kepada anda di luar sana yang santai-santai kat rumah, bolehlah tengok sini ataupun minta tolong kepada anda yang tengah live bersama saya, ada 250 mata, minta tolong sharekan sikit. Okey, kita tunjuk pula dalam keadaan N. Gear dalam position N. Brake. Bila dalam keadaan N, primary dan secondary tidak berpusing. Hanya shaft pada bahagian dalam saja yang berpusing. Sinilah maksudnya CVT transmisi berfungsi.
Okey, kalau wajah model biasa Mitsubishi tidak menggunakan CVT transmission, Abang Ismail. Dia menggunakan conventional gearbox je. Dalam dia ada banyak gear, ada banyak clutch plate. Sebenarnya CVT transmission ni dicipta ataupun digunakan teknologi ni untuk memudahkan penggunaan atau mengurangkan komponen-komponen yang ada pada bahagian dalam gearbox. Motif dia untuk memudahkan pergerakan atau memudahkan komponen-komponen didevelopkan atau dicipta untuk mengurangkan lagi kompartmen-kompartmen yang boleh menyebabkan lagi kesulitan pada bahagian dalam gearbox. Jadi kat sinilah diciptanya CVT ni. Dan ia untuk melancarkan ataupun mengurangkan pertukaran gear yang tidak dapat dirasa oleh pengguna ataupun pemandu kenderaan ni. Inilah diciptanya CVT transmisi. Tapi ada serta-serta masalah tu yang menyebabkan CVT tu jadi bermasalah. Okey? Jadi kepada anda di luar sana, siapa yang tengah live ni boleh tunjukkan kepada semua dan tolong share dan komen. Okey, ini dalam keadaan N. Pergerakan hanya berlaku pada bahagian shaft saja. Sampai sini je pergerakan dia. Dalaman tidak berlaku. Jadi kita masukkan D. Kita masuk D. Start pergerakan. Bahagian primary shaft dalam kelajuan yang sama je dalam keadaan statik. Dan anda lihat sini, saya fokuskan sikit. Ulang balik. Ini bila anda tengok, ini adalah bahagian secondary. Dalam permulaan dia slow. Okey, lama dia akan laju. Tapi bahagian primary tetap dalam kelajuan yang sama je. Semakin lama semakin laju. Apa yang anda nampak? Belting atau seat belt ni semakin lama semakin ke dalam. Maksudnya dia menekan dan kat situlah perubahan ratio akan berlaku. Kalau masuk gear 3 tapi pandai free, kalau guna minyak treatment ni boleh ke? Okey, Abang Henry, boleh sekiranya masalah berlaku pada pressure. Kalau clutch plate dah terbakar, tak boleh gunakan transmission treatment ni. Kalau nak tahu, kena pergi workshop, kena check dengan workshop minyak gearbox tu ada kesan terbakar tak. Kalau ada kesan terbakar, maksudnya tak boleh gunakan treatment sebab dah berlaku kerosakan dalaman. Okey, abang saya Putra. Okey, first time tengok CVT. Okey, yelah bang, inilah first time siapa yang tak pernah tengok CVT. Inilah keadaan dalam gearbox CVT. Nampak hanya dalam okey, simple dalamannya, tak nampak banyak gear. Betul. CVT ni lah senang je, simple je. Sebenarnya dicipta untuk memudahkan dalaman tu je, nampak simple je. Inilah sebenarnya CVT transmisi. Untuk akan datang CVT transmission ni lebih lagi akan diguna pakai oleh setiap kenderaan. Simple je. Hanya ada primary, hanya ada secondary, hanya ada 6 keping clutch plate je. Ni dalam ni ada clutch plate ni. Ni ada clutch plate ni. Itu je lah guna cara dia. Mudah je CVT ni. Tapi kalau nak membaiki ni perlukan kemahiran untuk membaiki dia. Boleh tunjuk kat mana bearing berapa biji ada dalam boleh tunjuk kat mana bearing berapa biji ada bunyi. Okey. Biasanya kalau siapa yang pengguna CVT transmission ataupun ada masalah pada bunyi humming, ada masalah pada bunyi bearing ataupun bunyi berdengung, biasanya masalah yang berlaku ada pada bahagian, okey, ini adalah primary, secondary. Setiap yang memegangkan puli ni ada kedudukan bearing bahagian sini, ada bearing bahagian sini, ada bearing bahagian sini dan ada bearing bahagian sini. Maksudnya yang the main bearing ada 6 atau 8 biji. Tapi kebiasaan bearing yang berbunyi adalah pada bahagian primary dan pada bahagian secondary. Sinilah ada kedudukan bearing dia, sinilah ada kedudukan bearing dia. Bearing dia. Kalau kita nak tahu bearing dia berbunyi, bila kita bawa dalam ada macam bunyi berdengung, macam bunyi tayar. Kat situlah yang biasanya bearing tu rosak. Jadi sekiranya berlaku masalah bearing, kena rombak gearbox ni semua, kena cek bearing yang ada pada bahagian dalam gearbox. Senang je, kita pusing dalam keadaan kosong, kita rasakan bunyi rasa geseran ataupun tak smooth, tak lancar dia punya bearing dia. Ada mileage untuk tukar CVT belt. Sebenarnya CVT belt ni dia bergantung pada penggunaan ataupun penjagaan kita. Untuk abang Faiz,
kalau kita pandai jaga dari segi macam maintenance untuk minyak gearbox ditukar mengikut mileage, auto filter ditukar mengikut dia punya schedule, dan kita kurangkan gegaran. Yang selalunya masalah minyak belting rosak ni biasanya masalah pada kecuaian kita sendiri. Ada juga faktor-faktor disebabkan ada pengeluar itu tersendiri, tapi kebiasaan bila saya tengok faktor kita yang menjaga keadaan kenderaan tu. Contohnya, biarkan vibration, mounting pecah kita biarkan. Kat sinilah akan memberi impak kepada dalaman gearbox, serta langsung dia akan memendekkan jangka hayat belting ni. Jadi kepada abang yang kat luar sana yang siapa pakai CVT ni, jaga-jagalah. Sebab CVT ni simple, tapi dia perlu penjagaan lebih lagi daripada gearbox yang dulu ataupun gearbox konvensional. Jadi kat sinilah saya sampaikan kepada anda yang pakai CVT transmission ni, termasuklah model-model Honda, Toyota, Mitsubishi, Proton. Jagalah anda punya kondisi gearbox. Selain tu, engine mounting kena jaga. Jangan ada gegar. Drive shaft bila kita accelerate atau tekan minyak, jangan ada gegar. Dan bila kita braking system, tengah laju kita brake, gegar. Benda-benda itulah akan mempengaruhi dalaman gearbox kita ni, terutama yang model CVT. Honda City GD8 7 speed, nak tunjuk macam mana speed gear dia. Alamak, saya tak buat lagi lah bang Kamarul. Nanti kita ada masa kita potong lagi gearbox. Sebab nak buat ni pun satu benda yang agak makan masa juga. Sebab kan banyak benda-benda yang kita terpaksa modify untuk tunjukkan keadaan rentas dia ataupun macam mana dia berfungsi. Okey, gear dekat N. Tunggu nak keluar sekolah dalam 20 minit. Lepas tu nak gerak masuk R. Respon lambat dan ada ketukan. Abang Azrizal. Okey, kat sinilah saya nak sampaikan kepada anda yang menggunakan CVT transmission. Anda perlu buat calibration atau perlu buat gunakan scanner machine, set up balik dia punya pressure dalam gearbox. Jangan biarkan lama, tak pernah update sistem ataupun tak pernah buat calibration, sebab CVT transmission perlukan calibration yang dalam keadaan yang perform. Maksudnya tekanan mesti dalam keadaan stabil. Kadang-kadang bila kita dah lama, banyak faktor yang menyebabkan tekanan tu akan terganggu. Jadi kita pergi ke workshop yang ada kemahiran dalam gearbox, minta tolong dia buat calibrate balik sistem kita. Sebab dengan calibration ni kita boleh memanjangkan dia punya atau memanjangkan jangka hayat, mengurangkan kerosakan awalan. Benda-benda tu yang perlu kita buat. Abang Naziha, siapa yang tengah live ni boleh share sikit. Siapa yang tak ada buat apa-apa tu, tengok je tu, bolehlah beritahu anda lokasi di mana ya. Minta tolong ringankan tangan anda, beritahu anda lokasi di mana. Anda di Sabah, Sarawak, Penang, Johor, Perlis ataupun ni berada semua dekat Semenanjung ke atau Sabah Sarawak, minta tolong tuliskan anda lokasi di mana. Sekurang-kurangnya saya tahu video ni sampai di mana. Okey, terima kasih banyak siapa yang tengah live dengan saya ni. Okey, kalau masalah gear D, kereta tak bergerak, kena masuk satu dulu baru bergerak masalahnya. Okey, kalau kebiasaan gearbox biasa ni masalah pada pressure ataupun masalah pada pressure switch ataupun masalah pada electrical, mungkin juga masalah pada solenoid. Kena check dulu detail bang. Kebiasaannya kena masuk di satu dulu boleh bergerak. Kalau setiap pagi benda tu berlaku, biasanya masalah pada pressure. Kalau masalah pada pressure, boleh gunakan transmission treatment ni untuk merawat masalah ni, insyaAllah Abang Naziha. Okey, untuk model Toyota Honda Accord 2010 gearbox jenis konvensional bang. Gearbox Honda bagus. Kalau so far Honda antara development ataupun teknologi yang independent, tidak menggunakan teknologi lain. Dia Honda independent dalam teknologi dia. Sebab Honda gearbox tak sama dengan yang lain. Okey, terima kasih banyak siapa yang tengah live, terima kasih banyak siapa yang tengah share. Okey, Abang Kamarul dekat Sandakan. Semoga masyarakat dekat Sandakan dalam keadaan sihat sejahtera, insyaAllah. Siapa yang tengah live ni santai-santai je lah. Kat sinilah saya boleh tunjukkan keadaan gear D. Abang Rajidi ada dekat Miri Sarawak. Clear. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga masyarakat kat sana, penduduk kat sana dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, enjin CVT boleh terus jalan atau kena tunggu panas? Okey, sebenarnya yang penting dalam keadaan kira kondisi yang baru, tak ada isu pun. Start enjin, biarkan kejap, boleh running terus. Yang penting kita dalam keadaan kondisi baru. Jadi tapi kalau model-model yang dah 100,000 km ataupun dah mencecah 200,000 km, janganlah umpama kereta baru. Kalau boleh start engine, bagilah dia warm up dulu dalam keadaan dia stable dulu, baru kita bergerak. Kalau katakan kereta dah 200,000 km, start engine terus jalan, itu pun macam kita jugalah. Kalau kita dah mula berusia, kita dah mula meningkat dewasa ataupun dah umur dah 40 lebih, 50,
Bayangkan kalau kita tiba-tiba daripada duduk, kita terus bangun, kita terus jalan. Apa akan jadi? Kat situlah umpama juga dalam enjin kita. Baru-baru tak ada masalah apa. Kalau kereta baru beli, tak apa, start enjin boleh jalan. Tapi kereta yang dah melebihi daripada usia ataupun dah lebih daripada 100,000, 200,000 km, kalau boleh bagilah dia running dulu. Tak ada masalah pun kalau kita bagi running dalam 5 minit baru kita mulakan perjalanan kita. Okey, Abang Fadli Arifis siap dah. Okey. Saya baru lepas overhaul gearbox CVT, bearing CVT dan bel apa semua. Okey. Tapi lepas overhaul, gear jadi leaking bahagian tengah. Apakah masalahnya? Berpunca pada torque converter atau oil pump rosak? Okey, kalau katakan bocor ni, biasanya boleh jadi pada bahagian oil seal tu bocor. Ataupun shaft yang ada duduknya oil seal tu, mungkin shaft tu dah makan. Bila kita tukar oil seal baru, kebocoran tetap berlaku. Jadi kena tengok dulu shaft yang duduknya oil seal tu bang. Mungkin shaft tu dah makan, Abang Ridwan. Bos, apa punca clutch plate mudah rapuh? Biasanya clutch plate mudah rapuh ni dia ada berbagai faktor juga. Dari segi penggunaan minyak auto yang tak bersesuaian, dan satu lagi kualiti pada clutch plate tu sendiri yang menyebabkan dia tidak dapat bertahan lama. Jadi kalau siapa nak overhaul gearbox ataupun nak buat refurbish balik gearbox, pastikan clutch plate yang digunakan dalam keadaan kualiti yang bagus. Jangan yang pakai yang third grade ataupun yang pakai yang lokalnya. Dia akan cepat rosak pada bahagian dalam clutch plate tu. Okey, Abang Midi dekat salam dari Labuan. Orang Labuan semua sihat InsyaAllah semoga diberikan kesihatan kepada semua insyaAllah. Jadi siapa yang tengah live dengan saya ini, inilah keadaan sebuah gearbox CVT. Okey, sekarang ni dalam keadaan gear D, dalam kelajuan yang statik. Saya akan dropkan gear dia dalam keadaan N. Apa tak? N. Release pressure. Ini dalam kereta dalam keadaan N. Contohnya, kereta kita dah sampai kat satu simpang ataupun dah sampai kat destinasi kita, kita pun dudukkan kereta kita dalam keadaan N. Jadi apa akan jadi? Pressure akan relax, akan drop pressure. Primary dan secondary akan slow. Slow. Pressure tidak akan berlaku, tekanan dalam gearbox tidak akan berlaku dan kenderaan akan berhenti dalam keadaan yang relax dan tiada sentapan, relax je. Okey, inilah dalam keadaan N. Jadi kalau kita nampak primary, secondary tidak berpusing ataupun tidak berfungsi, tapi kita nampak kat sini enjin tetap dihidupkan. Ini dia. Ini umpama kenderaan dalam keadaan N. Enjin tetap bergerak, tetapi primary, secondary tidak berfungsi. Okey, untuk minyak abang sekejap Okey, selamat petang dari Kuching Sarawak. Okey, selamat petang abang daripada Kuching, abang Tony. Okey, minyak gearbox auto apa yang sesuai untuk gearbox auto personal? Kalau boleh, siapa yang menggunakan auto transmission, CVT transmission, gunakan minyak khas yang dikeluarkan oleh pengeluar kenderaan itu. Kalau Proton, gunakan Proton. Kalau yang CVT, gunakan yang Proton CVT. Kalau Toyota, gunakan grade yang bersesuaian. Minta sebab ada minyak-minyak yang khas yang dikeluarkan untuk setiap transmisi. Kalau boleh, jangan campur-campurkan minyak tu sebab ia ada kelebihan ataupun ada sukatan yang dibenarkan. Contoh additif yang digunakan untuk CVT transmission lain, auto lain. Untuk pengeluar Toyota lain dia punya additif ataupun tambahan dalam dia punya campuran dia. Okey. Ini dalam keadaan gear N dan kita tengok siapa yang baru tengok live ni, kita dudukkan kereta kita dalam keadaan reverse. 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 Jadi primary, secondary berpusing dalam keadaan yang melawan arus. Ini dah akan reverse. Aero akan bergerak ke belakang. Jadi secara tak langsung drive shaft akan mengundur ke belakang. Reverse. Inilah kedudukan kereta kita dalam keadaan mengundur ataupun reverse.
Masalah gearbox masuk D tak bergerak bila naik bukit agak tinggi. Apa masalahnya? Okey, kalau disebabkan pada masalah yang berlaku pada CVT transmission, pressure dalam gearbox tak mencukupi bila keadaan mendaki. Jadi kat sini apa perlu buat? Abang gunakan scanner machine, pergi kat data stream, cek balik berapa tekanan yang ada pada bahagian dalam gearbox. Kalau kita gunakan scanner machine, kita boleh nampak dia punya tekanan berapa bang. Biasanya kalau tekanan untuk CVT mesti dalam keadaan konsisten 10 bar. Itu normal CVT mesti dalam keadaan konsisten, pressure mesti ada 10 bar. Kalau kurang daripada 10 bar, maksudnya tekanan dalam gearbox tidak kuat, jadi gearbox ataupun kenderaan tidak boleh mendaki dalam keadaan yang tinggi. Itu masalah pada pressure. Kalau boleh refer workshop, cek balik pressure berapa. Sebab dekat scanner machine ataupun dynos machine, boleh cek tekanan yang ada pada bahagian gearbox CVT. Sebab gearbox CVT dia akan tunjukkan tekanan bahagian dalam gearbox dia. RT CVT gearbox idling stop, contoh berhenti kat traffic light, better N atau D. Tiada masalah. Biasa kalau kita biarkan dalam keadaan D pun tak ada isu. Biasa CVT ni biarkan dalam D je, tak payah duduk dalam keadaan N. Okey, Abang Kamarul, istilah slip pada CVT boleh kongsi tak? Okey, istilah slip Slip ni maksudnya ialah geseran ataupun pressure yang tidak mencukupi. Kat sini saya nak sampaikan sikit satu perkongsian kat mana berlakunya slip. Okey, biasanya berlaku slip terjadi pada bahagian clutch speed. Clutch speed dalam ni perlukan ada tekanan. Bila tekanan tidak mencukupi, kat sinilah akan berlakunya slip. Maksudnya power daripada enjin nak pergi transfer pada bahagian gearbox, kat sinilah patutnya perlukan cengkaman yang kuat. Tapi kat sini bila berlakunya pressure tak cukup, dan kat sinilah akan berlakunya geseran, slip. Slip mula-mula berlaku pada sini, bukannya berlaku pada sini. Sini hanya menerima arahan, tapi bila sini masalah, secara automatik kat sini pun akan memberikan dia punya impak dia. Jadi biasanya pressure ataupun slip pressure berlakunya pada bahagian front dengan rear, bahagian ni. Jadi kat sinilah mulanya berlakunya slip. Kenapa berlakunya slip? Berlakunya slip selalunya berpunca pada bahagian tekanan masuk pada bahagian oil pump, minyak tak masuk dalam keadaan yang mencukupi. Kenapa minyak masuk dalam keadaan tak mencukupi? Biasanya berpunca pada auto filter, minyak yang tidak ditukar atau minyak yang tidak diganti mengikut jadual. Auto filter pada bahagian dalam gearbox tak pernah tukar. Dah lama tak tukar-tukar. Kat sinilah akan berlakunya slip. Punca awalannya bermula pada minyak gearbox dengan filter. Jadi bila tekanan tak mencukupi, dia akan menyebabkan pressure pada bahagian ni tak cukup dan berlakunya slip. Kat situlah sedikit perkongsian awalan berlaku slip pada bahagian front dengan rear clutch ni. Bahagian dua clutch ni lah. Tak cukup pressure, jadi berlakunya slip. Bila berlakunya slip, geseran akan berlaku dan clutch plate akan menjadikan benda tu terbakar dan secara langsung habuk akan berlaku, akan bercampur dengan minyak gearbox dan kat situlah akan ditapis semula bahagian filter. Filter lama-lama tidak dapat menampung dia punya kekotoran dan akan tersumbat. Kat situlah akan menyebabkan gearbox kita akan cepat rosak. Kalau belting tengah ni putus, biasanya kenderaan langsung tak boleh berjalan bang. Banyak kes belting putus, terutama yang model-model Honda ni. Reverse and horse pressure. Kita masukkan D pula. On kan dia. Siapa yang tengah live ni boleh share-share sikit kepada rakan-rakan yang luar sana, siapa kat rumah, santai-santai je tengok. Okey, Abang Hakim. Hai bosku, kalau masalah gear masuk gear R tak berfungsi, apa puncanya? Biasanya kalau masuk reverse tak berfungsi, biasanya clutch plate house dah terbakar. Clutch plate dah terbakar, memang reverse tak boleh. Itu biasa berlaku. Clutch plate pada bahagian dalam gearbox dah terbakar ataupun gigi gear dia dah mahaus. Biasanya memang selalu benda tu berlaku bang. Jadi siapa yang pakai CVT, terutama yang model-model punch ni, kena cek balik. Turun gearbox, tengok clutch plate dia. Kalau clutch plate saja, servis balik gearbox, tukar clutch plate, tukar o-ring kit dia, overall kit tukar, pasang balik. Tak adalah melibatkan kos yang terlampau tinggi. Benda ni memang selalu berlaku pada model-model CVT punch.
clutch speed, dia punya bahagian permukaan clutch speed dia dah hose. Jadi inilah sedikit penyampaian info ataupun share info kita kepada semua. Jadi siapa yang tengah live ni, minta tolong share lah kepada rakan-rakan anda supaya benda ni boleh diberikan sedikit manfaat ataupun sedikit information kepada anda di luar sana untuk terus bersama dengan pakar gearbox untuk kita berkongsi ilmu. Sebab jarang kita boleh tengok live gearbox kita dalam keadaan dipotong. Inilah gearbox kita yang telah dipotong. Okey. Sedikit perkongsian, sedikit info, sedikit ilmu untuk berkongsi bersama. Terima kasih banyak-banyak siapa yang tengah live bersama saya ini. Terima kasih semua. Siapa yang baru masuk, ini adalah keratan rentas sebuah gearbox CVT. Salam tuan, kalau filter tu tak ditukar atau sumbat, apa efek paling dahsyat? Efek paling dahsyat, duit yang akan dikeluarkan bang. Kos pembelanjaan overhaul gearbox lebih CVT ni lebih tinggi. Jadi kalau kita biarkan filter kita dibiarkan tanpa ditukar atau diganti pada waktu yang ditetapkan ataupun daripada schedule dia akan mula tersumbat. Bila tersumbat, minyak tak dapat naik pada bahagian sistem gearbox. Tekanan tak cukup. Bila tekanan tak cukup, berlakunya slip. Bila berlakunya slip, pressure akan terganggu. Clutch akan bergesel. Bila clutch bergesel, akan berlakunya habuk ataupun sepihan-sepihan dia. Akan berlaku meningkatkan kemanasan. Minyak habuk akan bercampur pula dengan minyak. Habuk pada clutch speed akan bercampur dengan minyak, kepanasan gearbox akan meningkat. Lama kelamaan gearbox akan terus render dan akan menyebabkan cost overhaul yang akan tinggi berlaku. Jadi siapa yang tahu, minta tolong jagalah anda punya gearbox, cukup waktu servis. Yang mana boleh tukar filter, wajib tukar filter. Jangan dibiarkan filter kita dalam keadaan yang terlampau lama. Kalau boleh, kalau kereta-kereta yang lebih daripada 100,000 tu, 40,000, 60,000 tu dah maksimum lah untuk filter digantikan. Jangan dibiarkan lama-lama. Okey? Terima kasih kepada anda yang tengah live dengan saya. Kalau boleh share. Inilah untuk manfaat untuk bersama. Terima kasih banyak-banyak. Semua model CVT sama ke guna belt? Ya, betul. Semua CVT konsep dia adalah menggunakan steel belt. Semua gearbox CVT konsep adalah menggunakan steel belt. Inilah fungsi dari CVT. Okey, terima kasih semua siapa yang tengah live dengan saya. Terima kasih banyak. Kalau boleh share lah. Kalau beri komen atau pertanyaan, boleh sampaikan dalam ruang komen ni. InsyaAllah saya akan bantu sekiranya ada persoalan ataupun ada permasalahan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okey, ada soalan lagi? Ni CVT kan bos. Kalau gearbox Wira 1.6, okey, tak sama. CVT dengan gearbox Wira 1.6 tak sama sebab Wira 1.6 gunakan konvensional. Nanti dalam proses kita orang tengah potong untuk Wira punya gearbox. Nanti boleh tengok macam mana perbezaan antara CVT dengan Wira 1.6 ataupun conventional gearbox. Okey bang Nanti insyaAllah kita tengah dalam projek untuk potong pula gearbox Wira 1.6. Tunggu dan nantikan. Okey, terima kasih semua yang live dengan saya. Terima kasih banyak. Support dengan share. Okey, Assalamualaikum.